Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Muslimin para pendengar sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di barnamij Tashih Mafahim. Selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim, meluruskan beberapa fahaman songsang yang beredar di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada siri ke-21, iaitu satu kaedah yang tidak masyhur yang sering diulang-ulang. Kalaulah amal ibadat yang hampa duk buat ni baik, sudah pasti sahabat dah buat dah. Ini ada satu kaedah yang dilontarkan selalu oleh kumpulan radikal yang ada di Malaysia dan di banyakkan dunia Islam hari ini. Bila dia tengok umat Islam buat satu amalan ibadat yang difatwakan oleh ulama ahlu sunnah kita sebenarnya, dan perkara itu adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka akan keluarlah kaedah ni. Lau kana khairan la sabaquna ilaih, depa sebut. Kumpulan radikal ini yang mempunyai fahaman songsang ni akan sebut kalau benda tu baik, mestilah sahabat pun buat. Disebabkan benda tu tak baik, bukan benda sunnah, sebab tu sahabat tak buat. Bila kita buat sambutan maulid, dia berkata sahabat tak buat maulid, tabi'in tak buat maulid, tabi'in tak buat maulid. Kalau maulid tu bagus, saya kumpulan inilah yang paling awal melakukan perkara tersebut. Saya akan jawab dalam siri 21 ni secara ringkas. Nombor satu, kaedah itu bukan kaedah usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah yang masyhur dan diterima pakai oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kaedah itu digunakan oleh kumpulan radikal ini untuk mengingkari adanya bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah hasanah itu disepakati oleh jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bid'ah hasanah. Sebab itu Al-Imam Tirmidzi, Imam Nawawi, Al-Imam Al-Izz ibn Abdul Salam, mereka ini antara ratusan ulama-ulama besar dunia Islam yang bersetuju bahawa bid'ah itu secara asasnya ada dua. Bid'ah, kata Imam Syafi'i, ni benda baru, benda agama baru, hak Nabi tak buat. Imam Syafi'i kata ada dua. Benda bid'ah ni hak Nabi tak buat ni ada dua. Kalau benda baru tu, benda ibadat baru tu menepati sunnah, Imam Syafi'i kata, seperti yang dihuraikan oleh Imam Nawawi, kalau benda bid'ah tu menepati sunnah hadis Nabi, maka dia disebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji. Kalau benda baru ni menyalahi sunnah Rasulullah, menyalahi hadis Nabi, maka dia bid'ah mazmumah, bid'ah yang terkeji. Ayat "Lau kana khairan la sabaquna ilaih", satu kaedah yang bukan kaedah yang fiqh yang masyhur di kalangan ulama usul fiqh dunia Islam, bahkan sebenarnya diambil daripada ayat Quran oleh kumpulan ini yang sering menimbulkan penyelewengan, kekeliruan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Allah wa ni'mal wakil. Ambil daripada ayat surah Al-Ahqaf ayat 11, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Dan kerana sombong angkuhnya orang-orang kafir itu, orang kafir Mekah dalam konteks ayat ni, mereka berkata tentang kepercayaan orang-orang yang beriman. Orang kafir Mekah waktu tu bercakap tentang orang-orang yang masuk Islam ataupun kepercayaan orang-orang beriman di kalangan sahabat kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah ketika itu. Kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad tu benda baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya. Tentulah orang Islam di kalangan sahabat tidak mendahului kafir-kafir Quraisy untuk mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad. Sampailah akhir ayat tadi. Maka konteks ayat ni ialah kafir Quraisy bila tengok orang-orang miskin, susah, tak ada jawatan, tak ada pangkat, tak ada harta, masuk Islam, ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang kafir Quraisy ni, pemimpin-pemimpin bangsawan depa kata, "Lau kana khairan ma sabaquna." Kalau ajaran yang Muhammad bawa tu baik, ma sabaquna ilaih. Nescaya pengikut Muhammad yang lemah tu tidak akan mendahului kita. Mesti kita dulu yang ikut Muhammad. Kalau benda hak Muhammad bawa tu baik. Tetapi ayat itu dijadikan kaedah oleh kumpulan radikal ni yang diulang-ulang bila umat Islam buat satu amalan ibadat yang bid'ah hasanah, mereka pun akan sebut, kumpulan radikal ni akan sebut, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah benda yang umat Islam buat tu baik, bid'ah yang umat Islam buat tu baik, nescaya para sahabat dah lama buat. Maka kita nak jawab kepada kumpulan ini dengan beberapa fakta, antaranya yang saya sebut di awal tadilah, pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa apa benda baru dalam agama ni yang menepati sunnah, maka dia adalah bid'ah yang terpuji. Itu kaedah yang mengikut Imam Syafi'i. Kita juga mendengar ada lagi kaedah yang mengelirukan, yang mana tidak diterima oleh ulama Syafi'iyah kita secara umum, iaitu al-aslu fil ibadah al-haram ataupun at-tauqif. Hukum asal bagi segala ibadah adalah haram ataupun at-tauqif, iaitu terhenti. Kaedah ini tidak diterima oleh ulama-ulama Syafi'iyah secara umum. Sebab kaedah ni hanya sesuai ataupun ia hanya melibatkan ibadat mahdhah yang ditetapkan kaifiat dia sahaja. Kaedah yang kata al-aslu fil ibadah al-haram ataupun at-tauqif ini, kedua-dua ibadat ini kan, kedua-dua kaedah ini bukan kaedah masyhur yang digunakan pakai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ia adalah kaedah yang digunakan oleh golongan Wahabiyah yang disebut oleh Dr. Muhammad Hafiz Ta'rani, Ketua Hadis di Institut Kajian Hadis dan Aqidah College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, dalam artikel yang ditulis oleh beliau hafizahullah. Kaedah ni boleh guna untuk ibadat yang ada cara khusus, waktu khusus, ataupun ibadat yang ada bilangan khusus, tempat khusus. Dia panggil ibadat mahdhah. Seperti mayang subuh 2 rakaat. Yang tu sesuai untuk gunakan kaedah
al-aslu fil ibadah at-tauqif. Adapun ibadat yang mutlaqah, ibadat yang tidak ditetapkan kaifiat dia, seperti zikir, seperti berdoa, seperti selawat, maka ibadat-ibadat itu tidak terikat dengan sesuatu kaifiat. Sebab tu Nabi tak sebut bilangan untuk kita sebut la ilaha illallah. Sebut 100 boleh, 1000 boleh, 10,000 boleh, 100,000 pun boleh sehari. Begitu juga dengan doa. Doa. Kita nak berdoa. Kita nak berdoa ni kena ikut doa yang Rasulullah ajar sahaja ke boleh berdoa? Doa ni ibadah mutlaqah. Boleh tak berdoa dengan doa kita? Di luar sembahyang kan, doa kita sendiri. Ada beribu, berpuluh ribu dibenarkan untuk berdoa dengan doa kita. Sebab dia bukan ibadah yang mahdah, maka tak sesuai untuk guna kaedah al-aslu fil ibadah al-haram ataupun at-tauqif. Sebab ia akan mengakibatkan kekeliruan yang serius dalam masyarakat. Ada beberapa perkara yang meragukan yang sering ditimbulkan juga dalam masyarakat yang berkaitan dengan ibadat bid'ah yang dilakukan, perkara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat ni, antaranya ialah Nabi SAW. Sekarang kalau kita buat benda baru ni, Nabi tak ada perbetul kan, nak perbetul, nak beritahu benda ni halal ke, haram ke, bid'ah ke tidak. Maka ulama kita jawab, bid'ah itu dibenarkan selama mana tidak bercanggah dengan sumber hukum dan prinsip atau kaedah syarak. Kalau satu bid'ah itu melanggari sumber hukum atau mana-mana prinsip ataupun mana-mana kaedah syarak, maka dia jelas tertolak, seperti subuh 3 rakaat. Ataupun yang tertolak, yang bercanggah dengan sumber hukum, seperti kita sujud 3 kali dalam 1 rakaat, itu juga ditolak. Kemudian adapun isu tidak dilakukan pada zaman Nabi ataupun tidak ada muqtadah pada zaman Nabi, ia sama macam isu pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu zaman Nabi, Quran tidak dikumpul, tidak dibukukan. Lepas Nabi wafat, para sahabat berijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran, satu benda yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat memandang bahawa selepas berlaku peperangan yang mengakibatkan ramai syuhada di kalangan hafazatul Quran, orang-orang yang menghafal Quran, maka mereka berijtihad perlu dikumpulkan Quran, iaitu satu bid'ah yang memang tak ada pada zaman Rasulullah SAW, dan Nabi tak ada untuk tegur waktu tu. Maka sahabat berijtihad, benda yang pada awalnya sahabat sendiri berasa macam risau untuk buat sebab dia adalah bid'ah. Tetapi apabila mereka bincang dengan lebih mendalam, apabila sahabat mendapati ia adalah bid'ah hasanah, satu ibadat baru yang baik untuk maslahat umat Islam, sahabat buat keputusan kumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Jadi pembahagian konsep bid'ah ni sangat luas. Kita kena berlapang dada. Kalau kita ada definisi bid'ah, kita juga kena terima pendefinisian bid'ah yang dibuat oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana definisi mereka juga adalah definisi muktabar yang harus dan wajib dihormati.
seperti yang disebut oleh Imam Al-Izz Ibn Abdus Salam, bid'ah itu terikat dengan 5 hukum. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang haram, dan ada bid'ah yang makruh. Radhiyallahu anhum. Semoga kefahaman ulama yang benar ini akan meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh kumpulan yang mudayyiqun, yang menyempitkan definisi bid'ah mengikut fahaman mereka sahaja. Jadi semoga dengan fahaman ulama yang benar akan membuatkan masyarakat kita lebih berlapang dada, memahami kaedah yang sebenar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.